Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Boleh dengar suara? Boleh nampak paparan pnm.elip.com.my. Boleh? Boleh. Okey. Okey, jadi untuk yang pertama sekali, sebenarnya kalau kita nak mendaftar bawah Perpustakaan Negara Malaysia ni ada dua cara lah. Yang mana satu cikgu rasa okey lah. Contohnya kalau kita biasa dengan laptop paparan besar, kita login guna laptop lah. Okey, kalau cikgu biasa menggunakan phone, kita akan maknanya register menggunakan phone. Okey, jadi itu dua cara yang cikgu boleh gunalah. Okey, untuk mendaftar masuk kepada Perpustakaan Negara Malaysia. Okey, jadi kita terus buat ya, supaya nanti senanglah, mudahlah cikgu nak faham. Tak adalah cikgu tanya-tanya lagi nanti. Okey, boleh? Kita mulakan dengan cara macam mana kalau cikgu guna laptop dulu. Okey, pertama sekali cikgu masuk dekat pnm.elip.com.my. Okey. Ataupun type je lah terus PNM ataupun type Perpustakaan Negara Malaysia, macam tu. Boleh juga. Okey, nanti dia akan keluar pada PNM Elip ni. Okey dah Kemudian bila dah sampai sini, dia akan keluar lah ni. Macam mana kita mula-mula nak login ke, nak register dulu ke. Kalau kita dah pernah login, jadi biasa je lah kita klik saja dekat login ni. Kalau kita belum, so kita klik pada paparan register ni. Okey, jadi klik pada register. Kalau laju beritahu ya. Okey, jadi untuk register kali pertama, klik saja register. So, nanti dia akan tanyalah masukkan username, email, full name, contact number, IC. Ni yang required ni, maknanya kenalah ni. Okay, dan klik I'm not a robot. Okay, and then register now. Okay, rasanya boleh kot. Ada soalan tak nak tanya? Boleh, sebabnya no dah register dah. Jadinya kalau no register lagi, kena tunjuk benda yang sama pula. Okay, so ini step pertama kalau nak register. Maksudnya kena jadi user, mana user pertama lah. Kita pertama kali first time tu kita nak masuk untuk menggunakan apa saja bahan dekat perpustakaan ni. So kita kena daftar dahulu. Okey, boleh Lepas dah daftar ni, nanti dia akan hantar kita punya password. Okey, dia akan nak, sebenarnya dekat sini dia ada password ni, dia ada suruh masuk username dengan password kan. Nanti dia akan, lepas dah siap kita hantar daftar ni, klik register now ni, dia akan hantar pada email kita yang dekat sini ni, email kita ni. So kalau email kita Gmail biasa, jadi maknanya dia akan hantar kat Gmail biasa tu lah. Jadi jangan salah sangka kan pergi tengok dekat email MOE tak ada. Jadi kena ingat dekat mana kita register. Okay, nanti dia akan beritahu lah username apa, kemudian password apa. Okay, dekat email kita tu. So kalau kita dah ingat yang itu, dah siap, kita terus sajalah login. Okay, sebab dekat login ni nanti dia akan hanya minta email ataupun username serta password sahaja. Boleh Contohlah Nur tunjuk ni yang Nur punya lah ni. Okey, jadi contohnya, jadi bila kita dah siap, kita dah daftar tadi, so kita terus masuklah, login saja. Nanti kita akan terus dapat masuk pada sistem PNM ni. Okey, jadi step tu rasanya mudah, tapi sebenarnya kalau kita menggunakan telefon lagi senang lah. Sama je lah, senang
susah tu, macam ikut je step dia apa yang dia suruh tu, okey, senang, dah dapat masuk. Okey, jadi inilah cara dia kita dapat masuk, dan nanti kat sini kita boleh tengoklah pelbagai jenis buku yang kita boleh pinjam, kita boleh buka, kita boleh tengok melalui search ke, ataupun kita cari melalui kategori ke dekat sebelah sini, okey, tak ada masalah. Jadi ikutlah kita nak cari buku apa, and then kita pinjam lah, okey, tak ada masalah. Okey, setakat tu boleh faham tak cara macam mana kita menggunakan laptop kita punya, kalau kita guna laptop dan juga komputer. Jadi lepas ni kalau siapa yang dah daftar, nanti kita akan cuba, maksudnya perekodan untuk pendaftaran ni kita akan buatlah selepas ni. Maknanya siapa yang dah daftar, berapa orang yang dah daftar, jadi kita akan tanyalah. Okey, jadi boleh setakat ni okey? No, boleh tak bagi peluang cikgu buat hands on, no? Kalau ada cikgu nak hands on dalam 5 minit. Ya. So, jadi saya log out dahulu. Ada soalan tak nak tanya? Jadi kalau nak pilih buku dekat sini je. Contohnya kalau kita nak pilih buku kan, more, tak ada apa yang kita suka kat sini. Jadi kita klik more ni, nanti dia akan pergi. Kalau nak daftar nanti tu pergi mana? Apa dia? Nak mendaftar tadi tu. Pergi kat mana? Nak mendaftar tadi pergi kat mana? pnmelip.com.my dah masuk dah? pnm. Saya dah buka dah. Dah buka gambar kakak negara, lepas tu Dah masuk pnm.elip.com.my dah masuk. Dia akan nampak ni Perpustakaan Negara Malaysia ni. Dia ada register dia gambar buku buat juga dia ada register dengan login. Klik register. Ada register kat atas ni. Pertama Tak berapa dengar. Apa tadi? Ulang balik. Tak, yang penting masuk dekat, tak ada ikon apa? Register. Tak, dia kena masuk. Boleh celah sikit, rasanya kena PNM Elip tu, ELIP. Kalau buka yang Perpustakaan Negara tu memang tak ada. Dia lain kena tu. pnm.elip.com.my. elip.com.my. Yang kalau yang utama punya Perpustakaan Negara Malaysia tu dia tak ada. Lupa nak beritahu tadi. Okay, dah ada dah. Okey, dah Register. No, masukkan semua link dekat studi Excel Jadi nanti tengoklah link tu. Okey. Ya. Kenapa dia keluar username or email already have an account with eCentral? Maksudnya dah ada lah. Dah pernah buat dah pernah login. Dah pernah log masuk. Dah pernah register. Kemungkinan menggunakan email yang sama. Cuba guna email yang berbeza. Kalau guna email ni Guna je email MOE tu, boleh, tak ada masalah. buat balik lah. Ya, boleh buat balik. Sebab Nur nak tunjuk cara nak buat guna
apa ni, guna phone pula ni. Boleh tak? Noh tunjuk guna Tak phone. no, Ya. nak tanya. Ya, Kan nanti kalau nak baca kan dia suruh guru kan, dia suruh ya pinjam. betul. Lepas tu nanti kan dah pinjam, lepas tu maksudnya nak pulang balik tu macam mana? Sekejap lagi tunjuk. Noh tunjuk dekat dalam baik. bila kita buka yang bahagian dekat phone. Jadi senang sikit nak nampak. Oh, Okey. okey. Baik. Terima kasih Kak Noh. Sama. Okey, boleh kita pergi pada phone pula, boleh? Tak ada pertanyaan Cikgu Noh, Ya. dah register, Ya. kita kena login Yep, betul. Okey, terima kasih. Sama. Bila kita login, nanti kita nampak username kita ada kat atas ni. Tu maksudnya kita dah login lah tu, dah berjaya. Okey boleh kita pergi pada untuk daftar menggunakan phone. So kalau siapa yang dah buat pendaftaran menggunakan laptop, tak payah pergi daftar lagi dekat menggunakan phone ni. Jadi kita login pertama saja, maknanya kali pertama saja, sama ada menggunakan phone ataupun menggunakan laptop. Sebab memandangkan kita banyak memegang telefon, jadi nak tunjukkan cara macam mana kalau kita nak register ataupun kita maknanya register dan juga menggunakan phone sepenuhnya kalau kita nak borrow. Ada soalan lain? Tak ada Tak ada Okey, Nur pergi pada untuk phone pula boleh Okey. So untuk phone, memandangkan dekat phone kita tak ada, dekat sini Nur tunjuk yang phone punya, nampak tak? Ni PNM e-reader. Dia tak boleh usang. Nampak Okey. Jadi kali pertama kalau kita nak ada PNM e-reader ni dekat kita punya telefon, macam biasalah kita masuk dekat Play Store. Okey, kita buat carian je dekat sini. Type saja PNM e-reader. Ni yang ini PNM e-reader ni. Okey. Dan install. No dah install dah, jadi dah ada lah ni. Okey, itu step pertama kalau kita nak ada PNM reader ni dekat kita punya phone. Okey step pertama. Okey, dah siap Yang itu boleh ikuti Okey, seterusnya bila kita buka nanti, dia akan suruh kita kalau kita tak pernah register lagi, so kita kena register lah. Okey. Ini sebab kita dah register, maknanya kalau No punya ni, contoh No dah register dah. Nanti dekat sini dia carilah dekat mana bahagian register. Okey. Nanti dia akan suruh masuk dulu untuk register. Kemudian ikut step register tu, kemudian login semula. Sama je step macam kita masuk bila kali pertama kita guna laptop tadi. Kalau menggunakan laptop sebenarnya sama je step dia. Okey, ini hanyalah dekat paparan phone kalau kita nak gunakan phone. Okey, boleh Jadi kalau kita dah register dekat laptop, dekat phone kita hanya masuk login sahaja. Okey, dekat phone dia senang sikit sebab dekat paparan dia tu kita boleh tengoklah kita punya jumlah buku yang kita borrow, kita pinjam. Okey. Dan juga tengok library dia lah. Okay, sama je sebenarnya paparan dia, cuma paparan dia kecil lah macam ni kan.
Jadi kita pun boleh tengok, boleh search yang mana satu kita nak pinjam. Okey. Cara dia, audiobook pun ada juga ya. Audiobook. Ni kita mendengar. Okey, contohnya lah Noor ambil satu Stamp at Home ni. Okey. Dia kata boleh dipinjam, available for borrowing. Jadi dekat sini ada, kita boleh klik borrow ni. Okay, kita klik borrow. Okay, nanti dia akan beritahu kita success, the book is now in your reading list. Jadi kita pun boleh lah membaca. Okay, dekat sini dia tunjuklah juga kita punya buku yang lain yang kita boleh return balik. Tadi kan ada siapa tadi yang tanya tadi macam nak return balik kan lepas kita dah habis baca. Kalau contohnya kita borrow tadi, kemudian kita dah habis baca, dekat profile kita ni dia tunjuk macam ni. Kita ada masa 4 minit spend dengan buku tu. Kemudian kita ada 89 pages read yang kita dah baca. Kemudian minit per page tu dia tunjuklah semua sini. Rekod dia tu. Okey. Kemudian dia tunjuk dekat sini kita punya progress bacaan tu. Kalau kita dah habis baca maknanya dah habis lah. Okey, lepas dah habis tadi kita return je lah balik. Yang dekat tadi, yang dekat mana tadi? Dekat my book kan. Ni dia akan downloadkan untuk kita. Maknanya kita pinjam tu maknanya kita kena download. Jadi benda tu, bahan tu memang ada dekat kita punya phone. Okey. Ni library. Nanti rasanya senang je kalau kita nak pinjam dan return balik dekat sini lah, dekat library ni. Okey, dia ada tunjukkan bila kita nak return, adakah kita nak return kita punya buku tadi, pulangkan semula. Jadi maknanya dekat library. Okey, kalau dekat home ni apa yang kita sedang pinjam. Okey. Jadi cikgu boleh tengoklah apa fungsi function home ni, function my books, function library, function profile. Okey. Boleh tengok sendiri. Okey, setakat tu ada persoalan tak nak ditanya? Ada soalan tak? No, nak tanya. Ya. Kalau dekat phone tu kita tak install tapi kita link at home screen. Ya, boleh, tak ada masalah. Okay. Okey, boleh ya? Boleh. Boleh tu maksudnya dah lepas lah, dah tak payah dah lah settle lah. Okey, settle lah bab. Ya. Boleh agak tambah sikit tak? Ya, silakan. Kalau bila kita masuk dalam pustakaan negara yang online tu, kita boleh reserve lah buku apa kita nak. Contohnya kita mungkin kita nak baca buku tu tapi mungkin buku tu telah dipinjam oleh orang. Jadi kita boleh reserve buku tu untuk kita, tapi nanti dia akan hantar email pada kita yang buku tu sebenarnya dah masuk dalam kita punya simpanan dan kita kena accept. Kalau tidak, buku tu akan hilang. Dia ada beri tempoh berapa lama. Dan kalau misal kata kita nak pulang buku, kita dah habis tapi kita biar je, buku tu pustakaan negara akan keluarkan terus. Maksudnya kita tak pulang pun tak apa, dia akan hilang daripada library kita. Ya. Tak Ina, maksudnya dia automatik lah Kak Ina kalau kita tak tekan return tu kan? Ya betul, dia akan automatik hilang. Pernah juga saya pinjam tapi terlupa sebab nak accept yang dia dah beri pada kita. Jadi buku tu pun hilang daripada kita. Dia hilang daripada library kita. Kita tak kena denda kan kalau lambat pulang. Tak ada lah. Nak tanya pasal denda lah tu sebenarnya. Kadang-kadang buku tu kita suka nak baca, kita kena queue tau. Mungkin kita orang yang ke-6 ke
orang yang ke-25 ke. So kita kena alert dengan email yang kita berikan. Oh, okey, faham. Terima kasih. Jadi kita tak payah susah lah nak pulang buku tu. Tak kena denda pun. Dik, tak Oh, kena denda Dik? Mak nak tanya kalau lupa nak pulang kena denda tak? Tak. Kalau ada. library Tiada sekolah kena dendaan. kot. Okey, settle Settle. Okey, itu tentang perpustakaan negara dengan perpustakaan negara, cara macam mana nak register dan juga login. Okey, settle bab tu. Okey, sebab kita nak pergi pada yang seterusnya. Boleh ya? Boleh Kak Nur, teruskan. Okey, kita pergi pada ada lagi. Kalau kita tak log out, habis tu sampai bila-bila lah kita log in tu. Mungkin dia akan log out sendiri kot. Dia akan log out sendiri. Auto log out. Yelah, tapi selalunya sistem yang kita bila kita masuk dekat dalam satu sistem tu, sebaik-baiknya kita log out lah. Jadi bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Yelah, sebab manalah kita nak tahu kan. Sekarang ni bermacam-macam scammer yang boleh mengetahui kita punya data dengan cara dia lah. So kalau kita tak log out, maknanya risiko tu tetap ada lah, sebab tu kena log out. Apa-apa sajalah, bukan saja PNM ni lah. Apa-apa saja yang kita gunakan, terutamanya kita bila menggunakan device ataupun peralatan awam yang berada di luar, bukan yang kita punya. Itulah. Okey. Okey. Kita pergi pada portal pula. Okey, ini adalah portal pusat sumber studi. Okey, Nur tunjuk seimbas je lah. Okey, dia punya bahagian dia. Yang ini nanti sebab Nur dah masukkan dekat dalam Telegram Studi Excel tu, dia punya link, jadi cikgu boleh tengok sendirilah. Kita punya portal ni, okey. Jadi dekat portal ni ada disediakan IQ Nilam KPM, dia punya link Nilam KPM oleh murid, e-Nilam sekolah. Okey, maknanya sekolah dekat yang untuk sekolah ni, maknanya cikgu pun boleh membuat pembacaan dan merekod bacaan dekat e-Nilam. Okey, nanti akan keluar rekod cikgu tu dekat sini. Ni contohnya contoh murid kan. Cikgu tak ada kan. Ni contoh cikgu ada ni. Ini cikgu saya saja masuk ni. Okey, contoh nanti rekod ni akan kami jana dan so adalah maklumat cikgu pun ada buat bacaan. Jadi kemungkinanlah dari pihak pusat sumber kemungkinan akan beri sijil ke, akan beri sendah hati kan. Itu kena tanya dekat pihak pusat sumber, penyelara pusat sumber. Tapi secara kata ringkasnya, penggunaan e-Nilam ni bukan hanya kepada murid saja. Okey. Cikgu pun boleh masuk. Okey. Itu tentang portal. Okey, jadi nanti tengoklah dekat mana organisasi aktiviti PSS ke Nilam macam mana nak buat ke yang ni. Tengok sendiri, boleh tak, rasanya boleh kan. Allah. Tak boleh buka. Okey, portal ni memang dibangunkan bawah data studio lah.
Okey, sebab tu nampak dia punya perbezaan sikit dari segi bagaimana data tadi dibaca. Okey, jadi portal ni untuk kegunaan semua cikgu dan juga untuk kegunaan semua murid sekolah studi. Okey. Jadi itu berkaitan dengan portal. Okey, jadi nanti untuk lebih lanjut, kalau cikgu nak tengok, cikgu klik saja link dekat Telegram Studi Excel tu. Okey. Okey, itu tentang portal. Okay, nak tunjuk sikit yang nilam tadi. Sekejap Okey, ini nilam. Bila kita klik dekat nilam ni, okey, jadi dekat sini dia akan suruh kita menggunakan ID MOE sahaja. Okay, dan kita tak type penuh lah. Contohnya kita punya ada G-01 sampai penuh tu kan. Ada soalan? Tak ada. Okey, lepas kita masukkan ini, kita masuk sampai nombor saja yang @moe-dl.edu.my tu kita tak payah masuk. Okey, sebab nanti dia automatik akan detect siapa nama cikgu tu. Okey. Yang ni judul buku ni macam biasalah. Okey, judul buku ni tak ada masalah rasanya. Buku kategori bahan bukan buku, ada fiction, bukan fiction, bahan digital, cikgu klik je. Tik-tik saja. Okey, buku bahasa apa, kemudian jumlah muka surat, jumlah aktiviti, sedikit ulasan berkaitan dengan buku tersebut. Yang ini kalau cikgu masuk, type saja kosong. Sebab ini untuk murid. Jadi sebab dia kena isi juga, maknanya cikgu isi je kosong. Okey. Kemudian lepas dah isi tu, submit je. Okey. Itu saja yang cikgu perlu buat. Dan hantarlah macam biasa. Nanti sistem tu dia akan dibaca dekat portal ni. Dekat portal ni kita boleh nampak lah siapa yang membaca. Di kalangan cikgu dan juga murid. Okey. Itu berkaitan dengan e-nilam. Okey. Kita pergi pula pada mau tunjuk satu lagi tentang rak buku. Rak buku ni sebenarnya kita pihak sekolah ada juga rak buku dekat utama ni kan. Dekat mana rak buku? Dekat utama kan. Ni rak buku sekolah lain yang kita boleh baca. Kalau kita klik mana-mana satu pun dia akan keluar. Maknanya kita juga menggunakan klik HTML ni lah untuk buat rak buku kita. Rak buku Maya Studi. Yang ni yang sekolah Tun Mutahhir Melaka. Yang kita punya ada dekat utama Utama no. Utama kan? Utama no. Okey, dekat utama ya. Dekat sini. Ya, rak buku Maya Studi. Ni. Kita punya rak buku kita ada berapa ni? Ada 25 buah buku. Okey. Dan kalau cikgu ada buku digital ataupun e-book yang cikgu beli, bolehlah sekali untuk memberi sumbangan buku e-book ni kepada pihak library sekolah. Okey, bolehlah berhubung sama ada dengan Cikgu Chang ataupun Cikgu Noliza. Okey, nanti diorang akan masukkanlah buku tu sekali. Maknanya buku-buku kita ni boleh dimasukkan sekali, buku ilmiah ke buku yang berasaskan e-book lah. Yang mana buku ni nanti
murid kita pun boleh baca dan boleh lihat, serta guru-guru lain pun boleh tengok sekali lah. Maknanya klik je sekali, contohnya nak tengok buku Kapten ni, view saja. So macam biasalah, macam flip tu, dia akan keluar macam ni kan. Jadi kita flip je, baca je, next. Okay, macam ni. Okay. Itu berkaitan dengan kita punya rak buku maya sekolah. Okay, jadi diminta juga sumbangan e-book ni untuk sekolah lah, supaya dapat memenuhkan rak buku maya studi ni lah. Sebab kita baru saja ada 20 berapa tak banyak ni. Ni bukan, ini SMK Tun Tahir tadi. Yang kita baru saja bermula. Kita punya baru saja bermula. Jadi sangat sedikit lah. Jadi nanti boleh berhubung dengan Cikgu Yana beritahu tadi. Okey. Okey, kemudian nak back pun lambat. Okey, kita pergi pada YouTube. Sebelum masuk pada YouTube channel, okey, tunjuk dulu bagaimana cikgu nak mengumpulkan bahan bantu mengajar yang cikgu ada, yang ada dekat laptop masing-masing tu, yang tak pernah tidak pernah dikongsikan kepada guru lain, tidak pernah dikongsikan kepada guru lain. Jadi maknanya rak buku pula dah. Kita punya Google Form untuk pengumpulan bahan BBM ni telah dibuat. Jadinya nak tunjuk Google Form dulu. Maaf, kena pergi Telegram ni. Okey, nanti kalau cikgu nak share bahan, apa saja bahan lah. Bahan tu sama ada dalam bentuk PowerPoint. Okey, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Words, dalam bentuk PDF, dalam bentuk YouTube, dalam bentuk link, apa sajalah boleh dikongsikan menggunakan GF ini. Okey. Jadi GF ni, Google Form ni memang akan diisilah oleh guru. Nanti cikgu tik-tik je, pilih je nama. Memang dah set dah nama kat sini. Okay, bidang apa, panitia apa, tingkatan untuk subjek tersebut. Contohnya kita buat subjek Bahasa Melayu tingkatan 2. Jadi kita pilihlah yang tingkatan 2. Kemudian apa jenis bahan bantu mengajar tu? Contohnya lembaran kerja. Kita kliklah lembaran kerja. Kemudian kita uploadkan bahan tersebut dekat sini. Macam biasalah. Add file ni kan dah biasa kan. Kalau link pun samalah. Berbentuk link maknanya contohnya kita punya lembaran kerja tu kita buat menggunakan link guna apa apa tu, worksheet kan. Worksheet kan dia ada link. Jadi kita sharekan link tersebut dekat sini. Ataupun kita ada bahan dekat pendrive. Jadi bahan dekat pendrive pula, bahan dekat drive yang memang bahan tersebut adalah bahan bantu mengajar. Jadi kita masuk je dekat sini, share saja bahan tersebut dekat link, bahagian link lah. Contohnya dekat sini tak ada, maknanya kita pergi kat bawah. Ya? Ada soalan nak tanya? Ke tak ada? Jadi bahan ni, bahan yang akan dikumpulkan ini akan dijanakan menggunakan sistem admin sekolah lah. Dan kita akan
bahan ni akan ditunjukkan juga dalam portal sumber yang akan dibangun nantilah. InsyaAllah akan dibangunkan juga supaya murid-murid pun boleh maknanya menggunakan bahan yang disediakan oleh guru. Jadi kita gunakan portal pusat sumber saja untuk bahan ni supaya boleh dilihat oleh orang lain. Kalau bahan tersebut menggunakan video, okey, maknanya bahan tersebut akan dibawa kepada kita punya channel lah. Kita punya channel YouTube. Okay, kalau cikgu buat lah, kalau cikgu buat video PDP kan. Jadi bahan tu nanti cikgu letak je kat sini. Add file, klik add file, nanti masuklah bahan tersebut. Okay. Okay, ada soalan tak? Jadi itu untuk pengumpulan bahan Jadi untuk pengumpulan bahan ni pihak pengurusan saya tak tahulah sampai bila dia nak ke mula bila, yang itu nanti akan dimaklumkan selepas ini kot. Untuk pengumpulan bahan bantu mengajar ni. Akhir sekali adalah channel YouTube. Okey, channel YouTube ni untuk channel YouTube kita menggunakan admin punya iaitu sekolah. Okay, sekolah studi punya email. Maknanya menggunakan email sekolah lah supaya semua bahan yang bila dimasukkan dekat dalam sistem ni dia akan dapat jana dalam bentuk channel. Okay. Dan sebenarnya dalam YouTube ni Nod telah masukkan beberapa video. Baru-baru ni lah yang sebelum ni dikumpulkan. Baru sikit lah, tak banyak yang ini. Mana dia punya? Channel, sorry. Jadi nanti bila cikgu menggunakan cikgu upload bahan menggunakan video, nanti kami akan upload kat sini lah. Begitu juga kalau nak buat untuk live, YouTube live, mana-mana cikgu akan menjadi host, kita akan gunakan YouTube admin sekolah saja untuk buat live tersebut. Okey, jadi tak boleh nak buka ni, bukan tak boleh buka, dia ambil masa sikit. Jadi itu sajalah untuk pengenalan kepada portal serta YouTube sekolah kita. Okey, ada soalan tak nak tanya? Jadi nanti bila kita share bahan dekat murid kita, kita hanya perlu masukkan ataupun ambil saja link dekat daripada video yang kita telah upload dekat YouTube. Jadi tak perlulah kita hantar MP3 ke MP4 tu pada murid. Jadi susah dia nak buka. Okey. Dekat sini dia akan, bila dia tulis ada copyright claim ni, maksudnya sebenarnya kita tak boleh nak masukkan ke dalam YouTube lah sebenarnya, sebabnya dia ada copyright. Jadi kita privatekan dia supaya hanya yang tertentu sajalah boleh tengok. Okey. Jadi link ni kita boleh bagi dekat murid tertentu sajalah kalau murid tersebut nak tengok. Okey. Sebab kebanyakan daripada program yang kita buat, kebanyakannya menggunakan latar belakang lagu yang memang telah maknanya yang memang copyright punya lah, jadinya tak boleh
That's why kalau nak kena sendiri-sendiri punyalah. Jadi tak adalah restriction dekat situ. Okay. Okay, itu sajalah. Jadi semua orang boleh masukkan bahan ni, bukan saja Nur sajalah. Maknanya semua panitia ke apa ke yang menjalankan program boleh masukkan, upload bahan ni dekat admin ni. Tak ada masalah. Maknanya create je, klik create and then upload video. Okay. Itu sajalah berkaitan dengan kita punya portal serta channel dan juga Nilam.